Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mr. Moderator and the speakers, ladies and gentlemen. I'm not sure that you want me to deliver my speech in Malay or in English or in Indonesia or in Arabic. And then when, if I'm not mistaken, my topic is focusing on education and hadith and fiqh, something like that. Now, Mr. Moderator said it's on focusing on the economy. So the first they changed my time. Now they changed the topic as well. so I'm not sure. But anyway. But I don't think that I'm focusing on the economy because this is not my specialization. So I think I just want to say something about our relation between Perlis and Muhammadiyah and focusing some topic on fiqh and hadith. I think this is quite related to me. It's okay to change your So you want me to speak in what language? Melayu Okay, whatever. I think this is for Perlis, this is very special day today. And having University Muhammadiyah in Perlis is something for me very important in our Perlis history, because we go back to what we call is perubahan reform movement yang berlaku di dalam sejarah Malaysia ini. Kita tahu bahawasanya Perlis ni, jika saudara-saudara tengok, dia sedikit berbeza dengan negeri-negeri yang lain di sudut sejarahnya pun. Dan apabila orang Muhammadiyah datang ke Perlis, dia akan merasakan bahawasanya dia tidak jauh daripada berada di masjid-masjid Muhammadiyah di Indonesia. Saya ingin sebut tentang education. Sebelum itu, saya nak sebut juga tentang apa yang berlaku. Di Malaysia ini berbeza. Saya sebut tadi kepada Pak Haidar juga. Dari segi pengurusan agama dia berbeza. Agama di bawah istana. Ia menjadi kuasa mutlak. Sultan-sultan ataupun raja yang berada di negeri masing-masing. Kita tidak ada macam keluasan ataupun kebebasan pengurusan seperti yang ada di Indonesia. Muhammadiyah, you can have your own masjid, and NU, they can have their own. And you can manage your own masjid with what you believe or what the fiqh that you follow. Tapi di Malaysia, masjid is sepenuhnya di bawah kuasa agama. Kuasa agama itu berada di negeri. Di dalam konteks itu, di Perlis, pengurusan agama sepenuhnya di bawah istana Perlis. Perbandingannya ialah Johor lah. Johor sepenuhnya di bawah Kesultanan Johor atau Pusat Johor. Sebab itu tuan-tuan mungkin membaca apa yang Hamka tulis, teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Dan dia menyebut juga tentang Perlis. Ialah kerana seseorang tidak bebas beragama dalam konteks itu. Di Malaysia, melainkan hal ehwal agama itu ditentukan sebahagiannya oleh penguasa agama. Some might be not very
good for you sebagai orang di Indonesia. Tetapi itu adalah realiti yang ada. Di Indonesia mungkin itu satu menghalang kebebasan begitu. Okey, saya skip tajuk itu. Pada tahun 30-an di Perlis ini, golongan reform pembaharuan telah berjaya mempengaruhi istana di Perlis sehingga menerima idea pembaharuan, yang mana idea pembaharuan dalam konteks ketika itu lebih kepada apa yang berlaku di dalam gerakan pembaharuan yang tuan-tuan juga baca Ahmad Dahlan dalam Indonesia punya, dalam Muhammadiyah punya sejarah, apa yang dikempen oleh Rashid Ridha, yang dikempen oleh Muhammad Abduh. Dan ini adalah akhirnya ramai orang menyangka pembaharuan menentang amalan yang tidak secocok dengan nas-nas Islam itu datang daripada Saudi. Sebenarnya tidak. Ia semangat awalnya ialah daripada Mesir. Abduh, Rashid Ridha, dan sebelum itu mungkin ada sikit kaitan dengan sebahagian gerakan reform yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan itulah yang membawa di Malaysia ini dipanggil sebagai kaum muda, yang mengajak menentang khurafat, tahayul, bomoh, tahlilan juga masuk, amalan-amalan yang ini juga masuk. Tetapi dalam masa yang sama mempunyai idea-idea yang maju ke hadapan, yang moderate, mengajak wanita keluar belajar, menghalang ibu bapa memaksa anak perempuan untuk berkahwin, bercakap soal-soal kemajuan orang Islam. Dalam kerangka nak membawa kemajuan, dia menentang khurafat, dalam bahasa yang kurang digemari oleh sebahagian sekolah pemikiran, menentang juga bid'ah, menentang juga amalan-amalan yang dianggap tidak cocok dengan akal yang waras. Dalam masa yang sama mengajak supaya melihat fiqh yang lebih luas, di dalam soal muamalat. Itu yang berlaku, yang cuba juga dibawa di Indonesia, dan itu yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia, gerakan ini ialah gerakan yang dibuat oleh ramai di Malaysia, Tahir Jalaluddin, dan ramai lagi yang dikaitkan dengan gerakan pembaharuan. Mereka ini menghadapi, di dalam konteks Malaysia, di Indonesia juga sama. Dalam konteks Indonesia, mereka menghadapi golongan konservatif yang sedia ada. Yang itu yang menyebabkan berlaku krisis. Ahmad Dahlan hampir dihalau keluar daripada kampung halamannya di mana tu? Di Kauman, ya. Di Kauman, dan berlaku krisis. Dan kita kena tahu, ini panjang dalam sejarah reform agama. Reform agama, dia lebih dahsyat daripada reform dalam politik. Kerana reform di dalam agama, senantiasa dia akan menggugat golongan yang sudah mempunyai status yang stabil, kedudukan yang stabil dalam masyarakat. Lihat reform yang dilakukan oleh Luther di dalam Protestan, mencetuskan peperangan di Eropah. Martin Luther apabila membawa idea Bible hendaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman supaya semua orang dapat memahami agama, dengan slogannya "Give me the scripture", berikan aku kepada nas yang benar. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Eropah. Kerana golongan agama dan politik sentiasa akan menjaga position mereka. Kerana mereka dikelilingi oleh pengaruh kedudukan dan seumpama. Di Malaysia, hal yang sama berlaku. Ramai tokoh-tokoh besar, orang-orang akademik seperti belajar tentang Za'ba. Tapi Za'ba bukunya diharamkan di Perak pada zaman semasa dia hidup. Buku perangai bergantung pada diri sendiri diharamkan. Tokoh-tokoh pembaharuan di Malaysia yang ditulis, dihormati, hanyalah setelah mereka meninggal. Golongan konservatif agama menguasai kerana mereka yang paling hampir dengan sultan-sultan. Saya berbicara tentang pentas akademik. Ini kalau rakaman ni,
golongan konservatif dia akan komplain saya Satria Ridwan ni termasuk golongan istana. Tapi saya bercakap dalam konteks akademik. Akademiknya sifatnya begitu. Mereka rapat dengan sultan-sultan. Hamka tidak dibenarkan masuk ke Johor. Baca dalam buku ayahku bagaimana Buya Hamka menceritakan bagaimana dia dan ayahnya ketika ke Johor sangat belum lagi sampai sudah dimarahi oleh orang Johor nak mengubah mazhab Syafi'i, nak membawa ajaran luar. Hatta pada zaman Hamka telah timbul istilah yang dipanggil Wahabi. Yang disebut oleh Hamka berulang kali bagaimana dia dituduh sebagai Wahabi. Apabila datang dalam konteks tanah Melayu, negeri yang dikuasai oleh istana, terutamanya sebelum itu, ini this topic for those who are quite conservative. I'm not suggest you to listen to me. Kan itu pasal dia orang rakam kan. This topic is quite heavy for you. Kan? Saya bagi tahu bahawasanya golongan negeri-negeri yang hanya membolehkan orang seperti Jalaluddin, orang beberapa tokoh-tokoh pembaharuan, mereka semua hidup di negeri selat. Di Singapura, di Pulau Pinang, di Melaka. Negeri yang tidak mempunyai institusi raja ataupun sultan. Saya tidak menyalahkan raja dan sultan, tapi raja dan sultan mendapat nasihat daripada orang agama di kelilingnya. Itu yang berlaku dalam sepanjang sejarah di dalam semua agama. Christianity, Judaism, melalui Kristianita yang sama. Saya ni sebenarnya tak ada tajuk, tu saya cakap macam-macam. Dia orang tak bagi tajuk, saya tanya tadi tajuk apa, dia pun tak ada tajuk. Ni ekonomi. Tapi orang Perlis cakap sembang lah. Tapi dalam konteks Perlis, masa saya habis beritahu, saya nak habiskan masa saja. Dalam konteks Perlis, golongan pembaharuan ini telah berjaya mempengaruhi istana. Panjang ceritanya, tapi akhirnya istana terpengaruh dan istana agree untuk memasukkan pada 1948 pegangan di negeri Perlis ini ahli sunnah wal jamaah dengan tidak mengikat ia pada mana-mana mazhab tertentu. Dan golongan pembaharuan ketika itu telah menyebabkan beberapa amalan berubah. Maka di Perlis tidak ada kunut subuh macam Muhammadiyah. Tidak ada, bukan soalnya sesat tidak sesat, tapi itu soal pilihan di dalam bermazhab. Mereka ini bila kita tak kunut, setengah kata, oh orang kunut sesat lah. Kita tak kata sesat, tak sesat macam kamu juga. Kamu kunut, adakah orang tak kunut kamu kata sesat? Kan? Itu pilihan mereka. Tidak berbismillah kuat. Tidak ada kenduri arwah. Tidak ada semua amalan yang dianggap khurafat, tidak ada nas di dalam amalan Melayu. Ini kunut, bismillah ini khilaf fiqh. Itu tak apa. Tidak diamalkan. Dan istana menyokong dengan membentuk fatwa yang bersifat demikian. Ramai orang kata ini semua Dr. Mazhar punya pasal kat Perlis ni. Tak. Sebelum saya lagi. Maka dengan itu, fatwa-fatwa di negeri Perlis ini, dia begitu sifatnya. Nak bagi tahu sedikit mungkin sahabat-sahabat rakan-rakan daripada Indonesia. Dia berbeza antara tarjih dengan majlis tarjih di Muhammadiyah itu dengan fatwa dalam konteks pentadbiran di Malaysia ini. Fatwa ini di Malaysia, di Perlis umpamanya, jika saya keluarkan keputusan fatwa daripada Jabatan Kuasa Fatwa dan digazetkan, ia menjadi peraturan yang terpakai. Seseorang boleh didakwa jika melanggar fatwa itu, dibawa ke mahkamah dan boleh dipenjarakan kerana itu. Itu ada pro and con lah kan. Tapi itu demikian. Adakah soal dominasi agama itu sesuatu yang bagus ataupun tidak bagus, yang memerlukan satu diskusi akademik yang lain. Saya tahu muda dengan pandangan, saya juga ada pandangan dalam isu reform ni. Tetapi sebab itu kita cuba limitkan. Kita tak gezet hal-hal yang membabitkan khilaf fiqh yang mempunyai dada yang luas.
Tapi ada hal umpamanya di negeri Perlis yang saya selalu buat contoh yang mudah untuk orang Perlis selalu dengar saya buat contoh. Di dalam mazhab Syafi'i, selain daripada qutul balad, makanan asasi negeri, tidak diwajibkan zakat. Tanaman, padi yang diwajibkan. Dulu semasa golongan sosialis kuat, berkembang termasuk di Malaysia ni, mereka mempertikaikan di mana keadilan Islam. Jika empunya sawah, bendang, padi, wajib mengeluarkan zakat, sedangkan toke-toke ataupun empunya ladang-ladang sawit yang kaya tidak wajib mengeluarkan zakat tanaman. Al-Qaradawi menulis menjawab hal itu, dia kata kamu jangan pertikaikan Islam itu, tapi itu kerana pilihan fiqh di negeri kamu. Saya tidak menyalahkan mazhab Syafi'i, tapi saya nak sebut apa yang Al-Qaradawi sebut. Al-Qaradawi kata kerana itu mazhab Syafi'i hanya mewajibkan zakat tanaman bagi makanan bahan yang dimakan. Sedangkan dalam Abu Hanifah, semua yang tumbuh di bumi ini yang mengeluarkan hasil wajib dizakatkan. Mengapa kamu tidak pilih fiqh yang lebih luas seperti itu? Di negeri Perlis ini, contohnya, tanaman yang terkenal orang Malaysia tahu ialah harum manis. Dia lebih special daripada yang Indonesia tu. Marah orang Indonesia, walaupun ambil daripada Indonesia juga. Harum manis ni ada musim di negeri Perlis ni. Thailand adalah negeri yang bersempadan dengan Perlis. They are very good at agriculture, but they cannot produce mango like harum manis in Perlis. There's something Allah Subhanahu wa Taala bless us with it. So dalam fatwa Perlis, toke harum manis di Perlis ni, kalau ada 100 pokok harum manis yang berbuah elok, kemungkinan boleh dapat dalam satu musim hampir 90,000 kalau betul-betul. Mungkin lebih. 90,000 ringgit, bukan rupiah. Banyak tu, tak tahu dalam rupiah berapa. Banyaklah kan. Jadi kita dalam Perlis, umpamanya fatwa kita, harum manis juga kena zakat. Kita mengambil fiqh Abu Hanifah dalam hal tu. Kenapa? Kerana Perlis tidak terikat dengan satu mazhab. Saya pergi contoh-contoh yang lebih ekstrim. Non-Muslim sebagai kan dia komplain saya. Tapi saya bagi tahu, di Malaysia ni kalau berlaku perselisihan anak, bapa masuk Islam ataupun mak masuk Islam, sentiasa anak pergi kepada pihak yang Islam. Memang ramai orang yang happy macam tu. Jadi bapa dia masuk Islam, anak dia yang duduk, ada anak yang belum balik, terus anak diisytiharkan Islam. Di atas fiqh Syafi'i dan juga banyak juga mazhab yang demikian. Tapi di Perlis kita tak ambil fiqh tu. Pasal kita melihat pada keadaan. Mungkin bapa dan mak dia dah lama divorce. Bapa dia berada di Penang, mak dia mungkin berada di Kuala Lumpur. For so long time, dia pun tak berjumpa. Suddenly bapa dia masuk Islam and announce dia sebagai satu orang Islam. Anak automatically yang berada dengan mak yang tak pernah tahu Islam terus menjadi Islam. Tentu dia tak boleh accept. Terutama kalau budak sudah 11 tahun, 12 tahun. Tentu mak dia juga tak dapat terima. Macam mana juga kalau dia masuk Islam, budak tu baru 2 tahun. Dia duduk dengan mak dia tak masuk Islam. Anak jadi Islam. Bila jadi Islam, dia akan terus berada pada pihak yang Islam, iaitu berada di bawah jagaan bapa ataupun mak yang Islam. Hadanah, the right of custody. Kita di Perlis tak fatwa itu. Kita ikut pada kesimpulan di dalam sebahagian qaul dalam mazhab Malik
Dan apa yang disebut dalam juga sebahagian daripada Hanafi, kita menyatakan kita beri anak kepada orang yang paling dapat protect the interest of child. Kerana kalau bapak dia masuk Islam, mungkin bapak dia kaki dadah ataupun bapak dia kahwin dengan wanita Islam yang lain. Tapi kalau jaga anak tiri, tak sama dengan jaga anak sendiri. Tetapi menjadi tanggungjawab bapa untuk provide pada anak dia education berhubung dengan Islam. Supaya bila dia tua, dia dapat terima Islam. So, saya nak tunggu banyak, there's a lot of fatwa. Kita tidak terikat dengan satu mazhab. Tapi kita within that, majority punya mazhab, 4 mazhab. So, some people, they call this is a puak keluar mazhab. Tapi we are not like some ultra salafis yang begitu sempit sehingga kadang-kadang perempuan tak boleh bawa kereta, wajib pakai purdah. We never issue fatwa macam tu. So we are not, in that sense, we are not like Saudi. Tapi dalam soal ibadah, kita agree banyak dengan apa yang Saudi buat. Supaya tak ada campur tangan manusia dalam ibadah. Pure daripada from the day of Prophet sallallahu alaihi wasallam, kita accept that one. Tapi dalam kehidupan daily life, kita open, we broaden our horizon of thoughts. Ini orang tak boleh nak faham di Malaysia. Depa ni puak apa ni, Wahabi ke apa, that selalulah kan. Tapi actually kita luas. So bila Muhammadiyah datang, so kita kata kita tak jauh. Or we are the same. So we are very happy to have Muhammadiyah here. And we think we are from the same family. We have the same school of thoughts. Of course, we cannot agree on everything in our life, in every issue. But in terms of manhaj, I think we are the same, inshallah. And welcome to your own home here, inshallah. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Professor. Before that, I'm sorry because I mixed. Before that, I actually tak tahu nak cakap apa tadi. So, these some books of mine, gratis, percuma. So you can collect di luar daripada Dewan ini, insyaAllah. Okay, terima kasih.